Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari yang penuh keberkatan, hari Jumaat 28 Mei 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton wanita hari ini. Harapnya semua sihat-sihat saja ya Fahrin. Betul. Dan bersama saya Hawa Rizwan dan juga Fahrin Ahmad. Baik. Okey, hari ini hari Jumaat. Jadi sama-sama kita terus memanjatkan doa-doa yang terbaik dari kita semua untuk keadaan semasa kita maupun untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi sebelum kita teruskan siaran kita pada ni, mungkin saya tak nak terlepas peluang ni pasal kita bersama dengan Hawa. Semalam beliau baru saja divaksinasi. Apa khabar Hawa hari ini? Alhamdulillah sihat walafiat. Baru semalam Fahrin temu bual saya dekat WHI. Betul. Hari ni dia nak tahu ada rasa apa-apa tak, lenguh tu memang. Dan malam tadi memang badan rasa panas-panas sikit. Tapi tak apa, minum air banyak, tidur tutup kipas, bangun berpeluh. Alhamdulillah hari ini segar rasanya dan boleh bekerja seperti biasa Fahrin. Dan jadi maka dengan itu apa yang kita lihat Hawa bagi mereka yang sebenarnya ragu-ragu, takut-takut tentang kesan sampingan vaksin, jangan risau, tengok Hawa semalam divaksin, hari ini alhamdulillah sihat walafiat bersama dengan kita. Okey Hawa, bercerita mengenai situasi pandemik COVID-19, tidak salah kiranya untuk kita terus berkongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini statistik terkini COVID-19 di negara kita Hawa. Ya, pastinya semua masyarakat Malaysia dah tahu dan juga risau sebenarnya kalau kita tengok kes baru semalam sebanyak 7,857 kes COVID-19 dan jumlah kematian 59 jumlah kematian pada hari semalam. Namun alhamdulillah dapat kita tengok jumlah kes sembuh pun banyak, 4,598 kes. Apa yang kami di Wanita hari ini sentiasa ingatkan kepada anda dan juga diri kami sendiri kan, pastinya ramai dalam kalangan anda terpaksa keluar untuk membeli barang keperluan ataupun bekerja, tetapi harus kita ingat walaupun di tempat kerja, walaupun rakan-rakan kita, apa yang paling penting untuk kita jaga SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak fizikal sebab kita nak sama-sama landaikan lingkungan positif COVID-19 ni. Kalau kita tengok jumlah dekat negeri pun Selangor Fahrin 2,675 kes baru positif COVID-19. Betul. Dan angka ini dijangka meningkat dengan orang kata kadar ujian yang akan dilakukan secara berterusan dan kita memang harus melakukan ini kerana setiap pihak harus peka dan memetik kata-kata Hawa tak sebentar sahaja tadi. Sebenarnya setiap individu memainkan peranan dan kita perlu ada kesedaran civik, kesedaran moral dan juga kalau dalam terma bahasa Inggerisnya kita gunakan common sense kita. Common sense, betul. Tadi kita ada pesan dekat semua penonton kita kan untuk jaga SOP dan sebagainya. Tetapi dalam rasa tanggungjawab tu pastinya kepada anda yang merupakan kontak rapat, kuarantin diri anda supaya elak daripada menjangkiti orang lain. Okey, yang ini Hawa, kita nak ucapkan tahniah dan syukur juga kerana di negara kita lebih 2.6 juta dos vaksin yang telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia. Ya, dan ini antara berita baik yang lain pula kepada petugas media yang selama ini memperjuangkan hak-hak mereka dan juga harapan mereka supaya diberi vaksinasi. Oleh itu kalau dapat kita lihat di berita harian, petugas media terima janji temu vaksinasi mulai minggu pertama bulan Jun. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin memaklumkan sudah memberikan kelulusan kepada sejumlah 5,867 nama petugas media yang diterimanya untuk diberikan vaksin secepat mungkin. Tahniah kita ucapkan. Yang ini aku, saya tak nak para penonton salah faham. Petugas media ni adalah mereka yang bekerja di lapangan. Para wartawan, para juru gambar yang sentiasa membuat laporan di lokasi dan sebagainya yang terdedah kepada risiko tinggi. Mungkin kita pun tak boleh kecil hati kalau kita sebagai pengacara ni, kita mungkin yang terkemudian sedikit. Jadi saya nak mereka semua faham petugas media itu siapa.
Ya, mereka juga merupakan frontliners, merupakan barisan hadapan yang sentiasa mahu berikan informasi yang terkini, tepat dan padat kepada anda semua. Baik. Okey, Hawa, hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik yang kami akan kongsikan dengan anda mengenai perhubungan dan juga penggunaan media sosial. Kita akan kupas lebih lanjut sebentar sahaja lagi, tapi sebelum itu, Hawa, kita akan bersama dengan Dinars terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan salam syawal Dina ucapkan kepada para penonton wanita hari ini. Baiklah, pada hari ini Dina membawakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan yang pastinya terbaru daripada rangkaian produk Dinars Skincare, iaitu Snow Shine by Dinars. Okey, ianya adalah suplemen skin untuk merawat pelbagai jenis masalah kulit. Ianya mengandungi serbuk mutiara, ekstra apel hijau dan juga kolagen. Seperti yang kita tahu, apabila usia kita semakin meningkat, kolagen pada kulit kita semakin berkurang. Dan antara tanda-tanda kolagen berkurang pada kulit kita apabila kita mempunyai garis halus, kulit berjeragat, berjerawat, kulit kusam dan juga kulit kering. Nak lagi bonda-bonda, kalau tengok Syirmi kan kulit kusam dan kulit kering je. Okey. Selain itu, kita juga mengandungi ekstra apel hijau. Ekstra apel hijau ni mengandungi vitamin A, B dan C yang sangat-sangat bagus untuk merawat pelbagai jenis masalah kulit. Kalau mereka yang dah yang memang kulit yang jenis kulit yang sangat-sangat sensitif, yang sangat-sangat susah untuk dirawat, anda boleh cuba Snow Shine ni kerana ianya mengandungi vitamin A, B dan C. Memang ianya merawat secara dalaman. Okey, jadi kepada mereka yang ada masalah kulit tu, rawat dulu dalaman, baru luaran kita ni akan sentiasa terlihat sihat dan juga licin. Okey. Okey, untuk hari ini kita ada promo yang sangat kau-kau. Okey, kebiasaannya harga asal Snow Shine ni RM120. Tapi hari ini Dina nak bagi khas je, nak bagi istimewa untuk 100 orang terawal dengan harga RM99.90 sahaja. Dan akan dapat percuma termos serta tote bag ni. Tote bag ni boleh letak kain solat, telekon semua kan. Dan juga kain sejadah lah. Okey, untuk mendapatkan kesan yang optimum semasa penggunaan Snow Shine ni, anda harus perbanyakkan pengambilan air kosong. Okey, dan kalau kepada bonda-bonda yang nak buat pembelian tapi tak pandai nak transfer, takut nak keluar dengan keadaan musim COVID yang semakin meningkat ni, jangan risau, kita ada COD ke seluruh Malaysia. Barang sampai baru bayar. Okey, untuk bonda yang berminat ataupun kepada penonton yang berminat, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV sekarang. Okey, kalau tak pandai transfer, jangan risau, kita ada COD. Barang sampai baru bayar. Dan cara penggunaannya sangat-sangat senang. Kemam satu pada waktu pagi dan satu pada waktu malam. Dalam ni ada 30 sachet. Okey, dapatkan sekarang biar Dinars berbicara pada wajah anda. Hebat Dinars. Terima kasih Dinar Faziani dari Dinars. Okey, baiklah Fahrin. Hari Jumaat seperti biasa di Wanita hari ini kita akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Topik kita pada hari ini Fahrin. Okey, sebelum tu hikayat perkahwinan, walaupun anda belum berumah tangga seperti Hawa, anda harus bersama dengan kami kerana sebagai persediaan Hawa. Okey, tapi katalah ini untuk Hawa. Okey. Hari ini topik kita adalah pasangan dan media sosial. Katalah anda ataupun Hawa sendiri ada mempunyai pasangan. Adakah Hawa rasa penggunaan media sosial ni boleh memberikan masalah kepada satu-satu hubungan dan macam mana boleh bagi masalah tu? Bila dah dekat Wanita hari ini setiap hari Jumaat kita belajar hikayat perkahwinan kan. Bagi saya pastinya kalau media sosial ni ada cabaran dia. Tapi apa yang penting dalam pasangan, hubungan rumah tangga ataupun mereka yang berpasangan, ketelusan dan kepercayaan tu penting. Tetapi macam mana kita nak bagi pasangan kita ni percaya dengan aktiviti yang kita lakukan kat media sosial. Komen, like kan. Itu kena telus kot antara pasangan. Pasal Hawa, saya dengar cerita Hawa ni cemburu orangnya kan. Mana ada. Okey, tapi apa-apa pun kepada anda semua, sekiranya ada sebarang pendapat, sebarang persoalan yang ingin dikongsikan bersama kami, sila ajukan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga di Instagram kami WHI TV3. Percayalah topik kita hari ini sangat menarik Hawa. Pasangan dan media sosial. Selepas ini kita bincangkan. Kita nak berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Pasangan saya dia more tu kalau dia check phone, ada orang call, cakap, tanya kat dia pasal kerja, because usually kita orang akan jumpa masa dia cuti saja. Dan saya rasa saya yang selalu kena tegur kot kalau bab-bab ni, sebab saya yang lagi aktif dalam social media. Saat ni sebenarnya yang kuat main phone ni saya, sebab saya lebih kepada tengok social media dalam phone. Sebab tu adalah salah satu job scope saya. Sebab saya adalah social media creator. So benda tu memang berkait rapat dengan saya. Memang saya akan selalu dengan phone. Tapi pasangan kurang dengan phone. Kalau saya pasang, dia suka jugalah upload gambar dekat media sosial. Contoh macam Instagram, dia main Twitter. Kalau contoh, kalau saya keluar berdua dengan dia, saya dah larang siap-siap jangan main phone. Sebab itu masalah antara saya dengan dia. Penyelesaian dia senang je. Tahu keutamaan kita untuk bersama dengan pasangan, meluangkan masa dengan pasangan. Dan untuk social media tu, bila-bila masa je kot boleh check dan buka. Saya tak kisah pun apa yang dia buat, asalkan benda tu tidak memudaratkan hubungan kami dan juga tidak mengabaikan tanggungjawab seharian. At first tu memang dia tegur lah. Sebab dia rasa macam benda tu tak sepatutnya bila kita luang masa bersama dengan orang yang kita sayang, kita asyik duk main phone, duk tengok phone. So dia rasa macam perhatian dekat dia tu berkurang. Itu dia serba sedikit gambaran apa yang kita akan bincangkan pada hari ini di Wanita Hari Ini, iaitu pasangan dan juga media sosial. Okey, betul juga macam yang awak kata, pelbagai persoalan, pelbagai isu boleh timbul dengan penggunaan media sosial dalam perhubungan rumah tangga ini, awak. Media sosial pasti ada kebaikannya, ada juga cabaran-cabaran ataupun keburukannya. Tapi itu kita nak tanyakan kepada 3 orang tetamu kita di WHI pada hari ini. Elok saya terus perkenalkan, kita bersama dengan Tuan Haji Hushim Saleh, pakar motivasi keluarga. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pasangan romantis ini, Lan Solo dan juga Nur Sheila Hasim. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Selamat Raya, sihat. Selamat Raya. Okey. Syawal ke-16 kita masih boleh ucapkan selamat Hari Raya. Betul. Okey, baik. Jadi kita harap semua sihat-sihat dan para penonton terus bersama dengan kita. Ini topik cukup menarik. Tapi untuk soalan pembuka kita ni, saya nak tanya pada Haji Hushim sendirilah. Okey. Kepada Haji sendiri, banyak ke kes ataupun masalah yang boleh timbul dari penggunaan media sosial dalam rumah tangga zaman sekarang ini? Silakan, Cik. Oh, terima kasih. Orang ini. Ni saya ke dalam situasi klinik saya ni. Ni klinik kaunseling saya. Okay? Ni dia. Tadi baru habis satu sesi. Bila orang tanya baru habis sesi ni. Masalahnya tadi ialah masalah media sosial tadi. Oh, okey. Ni tadi baru saya buat ni dalam 2 jam tadi, 2 jam setengah tadi kaunseling. Kebetulan sama dengan topik kita ya. Suami isteri tadi, dan memang ada kena mengena dengan media sosial yang kita nak bincang ni. Masalah dia tadi satu je. Isteri komplain tadi, mana suami dia banyak masa tu dengan, kita kata, dia punya handphone tau. Ni, dengan gadget ni, dia banyak masa. Duduk main benda ni lah. Bila bini tanya, dia cakap apa? Abang tengah bisnes. Jawapan ringkas ya. Tengah bisnes. Jadi, bini ni kata, sampai pukul 2 pagi, sampai pukul 1:30. Dia kata kan. Jadi, daripada situ, mula-mula tu, isteri percayalah. Isteri percaya wah, bisnes. Tapi tengok income pun tak bertambah-tambah. Ya, income tak bertambah. Takut girlfriend yang bertambah. Takut girlfriend yang bertambah. Girlfriend bertambah. Ini tu betul-betul ni live ni. Saya buat baru habis sesi tadi ni. Kita ada, dan saya pun cakap Allahu Akbar. Sebenarnya bila Farin tanya itu, saya boleh katakan Farin kalau seminggu saya dapat 3-4 kes. Pasal ini. Ni dia. Sebenarnya kita kata media sosial ni, gadget ni ada kebaikan dia, bukan semua buruk. Ada kebaikan dia, bukan semua buruk.
Tetapi ada sebenarnya kita kata cabaran-cabaran dia. Mana kita nak kena ada disiplin kendiri lah. Kalau nak pakai benda ni boleh tak ramai juga sekarang kadang suami duduk dalam bilik kan suami. Dia bukan saja Farin bukan saja yang sebab kaunseling ni disebabkan oleh suami tu. Ada juga isteri duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Tengok Lan dah tunjuk lah Lan Betul je, saya bukan nak kata apa. Media sosial ni sebenarnya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Orang rumah tu kalau duduk dalam bilik lama tu Ji, dia tengah upload lah tu OOTD kan, buat video semua. Dia nak edit gambar lama juga. Tapi penerbit kita Liza cakap cari resepi. Farin dan Hawa saya nak cakap ni satu tau, apa yang saya hadapi perempuan dalam bilik ni sebab apa tau. Dia dah mula kata orang bila komunikasi dengan suami dah tak ada. Dia dah tak ada komunikasi, dia jadi lonely tau. Sunyi. So di dalam bilik dia bercakap dengan orang lain, lelaki lain. Ini berbahaya. Tapi Ji, itu yang kita nak tanya Sheila tu Ji. Kalau Sheila pula kan, kita nak tahulah anda berdua, Sheila dan juga Lan. Tadi Tuan Haji ada cakap tentang disiplin kendiri. Tapi sebelum tu kita nak tahulah macam mana kalau Sheila dan Lan kawal aktiviti di media sosial dan dalam masa yang sama jaga hati dan perasaan masing-masing. Okey, kalau macam kami, secara jujurnya kami memang berdua memang bekerja sepenuhnya dengan gadget lah, handphone, iPad, laptop semua. Jadi memang kami tetapkan bila kita balik rumah, everything kena off, especially masa makan dengan anak-anak, masa tidur dan juga masa di rumah tu memang bonding untuk anak-anak. Tak kisahlah macam mana sekalipun penting, kita hanya betul-betul jawab panggilan yang betul-betul penting atau kerja-kerja yang betul-betul penting. Sama je sebab kan biasanya semua kerja-kerja dia melalui saya. So belum lagi lah saya memberi keizinan untuk direct dia kot. Tapi tu urusan kerja. Kita nak tahu juga Lan sebagai seorang selebriti, seorang penyanyi, ada kalanya pastinya mendapat komen-komen yang memuji ataupun DM ataupun message di laman sosial Instagram sebagainya yang memuji Lan. Bagaimana Lan respon terhadap pujian-pujian sebegitu daripada wanita di laman media sosial? Itu Sheila yang respon kan? Oh ya ke? Silakan. Sheila. Actually, kalau ikutkan pada zaman-zaman dulu di awal-awal kemunculan saya dalam industri muzik, industri ini mungkinlah saya tidak dapat mengawal keadaan-keadaan seperti ini kan. Tapi alhamdulillah, cakap apa, melalui peringkat umur juga kita dapat mengenal segala-galanya, kita mengetahui segala pengalaman yang kita ada sebelum ni kita bawa kan. So lepas kahwin pula bila datangnya benda-benda macam ni secara personalnya, dia message dalam Instagram ke siapa-siapa peminat ke apa dengan memuji itu memuji ini, kita dapatlah menepis dengan cara menepis. Kita share password yang sama, jadi memang saya akan dapat detect apa saja yang jadi. So saya kebetulan lah password handphone ke password ATM ke semua sama. Jangan risau. Okey, bermakna kan Lan dan Sheila bersetujulah sebenarnya orang kata kalau kita secara telus macam ni masalah dapat dikurangkan, betul Jujur je sebenarnya. Kejujuran penting. Saya nak tanya pada Haji lah. Okey, Haji, sebenarnya kalau zaman-zaman dululah orang kata peluang atau bukan peluang lah kita kata kebarangkalian kecurangan tu berlaku tu susah. Pasal kita boleh nampak kalau telefon, siapa telefon tu? Kalau kita kata kita mengurat ke apa, isteri boleh cemburu, suami boleh cemburu. Tapi kali ni dengan kewujudan media sosial ni Ji, kalau kita tengok kadang-kadang kita ada komen, kita boleh tegur sesiapa, kita boleh orang kata flirt dengan sesiapa. Jadi macam mana kita nak ulas tentang penggunaan media sosial ke arah perkara yang macam ni Ji? Ini yang dikatakan sebagai satu cabaran dalam hubungan rumah tangga. Jadi dia yang pertama sekali kat sini yang penting ialah dari segi kita panggil kepercayaan, trust tau. Dalam rumah tangga yang penting ialah trust. Macam tadi Sheila dengan Lan tadi kan mana dia dua-dua dia tahu tau dalam grup tu. Masalah sekarang ada orang kadang-kadang ada suami tu dia punya pin code dia sendiri. Jadi isteri tak boleh tahu. Dan handphone dia kata dia ada Nokia yang tahun 70 tu. 80. Tapi tadi saya buat sebenarnya tapi ada dua lagi handphone.
Yang canggih-canggih ni. Sebab tu yang penting kat sini, kita suami isteri nak mengelak ni senang aja iaitu kita mesti trust antara kita suami isteri. Mana isteri pun boleh buka kita punya ni Farin. Isteri boleh tengok, jangan tak boleh tengok. Ni ada setengah lelaki masuk bilik air pun handphone ni bawa ni. Business ni. Ini aku. Masuk bilik air bawa, tidur kadang-kadang dalam selimut ni bawanya. Apa tanda tu? Sila angguk-angguk kan ada. Jadi benda-benda macam ni yang penting kat sini. Maknanya kita trust tu antara satu sama lain tu trust, dan maknanya tak salah kita komen-komen dia Farin kalau ada ayat-ayat yang kita kata komen kalau kata ramai peminat kan ataupun kadang kita kalau tak popular macam LAN pun ada orang kadang-kadang dalam reunion kan reunion. Kadang-kadang dah umur-umur macam saya 65, 64 pun masih lagi bergaduh suami isteri datang jumpa saya. Sebab apa? Kadang-kadang yang komen tu dulu girlfriend masa form 1 tu yang bercinta Terry tu. Kan? You nampak handsome lagi lah. You ini apa perasaan isteri? Maintain Apa perasaan isteri kan? Ya. Begitu juga kalau misalnya kita suami pula komen orang lain pula dan sebagainya kan. Jadi itu semua kena ambil kira, kena jaga hati pasangan kita. Dan kalau boleh saya nampak kat sini memang media sosial hari ni macam kata Farin cakap tadi, awal cakap kita ada sekarang Instagram, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, macam-macam benda tu. Jadi kat sini yang penting ialah trust dan saling menghormati suami isteri. Tak boleh elak. Benda ni tak boleh elak sekarang. Tak boleh elak. Betul. Dan saya sangat setuju tadi Lan dengan Sheila. Dengan Sheila cakap tadi, iaitu kita suami isteri ni kalau boleh bila habis saja kerja-kerja kita balik rumah, yang pertama sekali kita fokus dengan pasangan kita. Masa yang berkualiti tu. Jangan kat keluar pun main handphone, balik rumah main handphone juga. Lepas tu jangan komplain saya apa, Haji suami saya dia ketawa sorang-sorang, senyum sorang-sorang. Alamak. Tapi kalau dengan saya cakap sepatah aja. Sepatah je cakap. Kena ingat tu pasangan kat luar sana tu. Nampak tu. Okey. Lagi siap pesan juga tadi bagus tu, mana masa bersama dengan anak-anak. Masa dengan anak-anak kita Kena disiplin lah. lah. Anak-anak pun ramai masalah hari. Itu dia. Betul, kena disiplin, kena berjaga-jaga. Tadi Tuan Haji pun ada bagi satu contoh, reunion. Tapi kalau Lan dengan Sheila, masing-masing tahu password masing-masing kan. Jadi ketelusan, kejujuran ada di situ. Tapi pernah tak menghadapi apa-apa situasi yang media sosial ni bagi cabaran kepada rumah tangga anda berdua? Cabaran Kena kecam lah kot. Yelah, kena kecam lah. Asyik post contoh kita orang ni berniaga bersama-sama. So posting kita orang asyik ke arah berniaga lah, posting anak-anak, posting keluarga. So kadang-kadang dia orang cakap laki bini tak ni posting lain ke, posting anak lah, posting bisnes ke lah, posting itulah, asyik tak puas hati. Itu benda-benda macam itulah yang selalu dikecam kan. Tapi tak kurang juga yang sentiasa communicate secara baik, yang support bisnes, family bondingnya, kita punya rumah tangga punya sharing, tu tak kurang jugalah kan. Okey, Lan dan Sheila, saya nak tanya sikitlah, apa pendapat anda berdua kan sebenarnya tentang pasangan-pasangan yang menggunakan platform media sosial ni untuk tepat menceritakan masalah rumah tangga, meluahkan perasaan, memburukkan pasangan. Cuba cerita. Itu yang kita kata curhat tu, curahan hati dekat media sosial. Saya memang sangat tak setuju benda tu. Okay, it happened to us once. Okay. Jadi dulu. Mungkin masa tu baru-baru kahwin lah. Kan? Punca dia, Lan lambat angkat telefon je. So saya macam, kenapa dia lambat angkat telefon ni? Sebenarnya orang tu tengah show atas pentas. Macam mana nak angkat telefon? Tak faham lah. So on that time saya cakap, ni mesti ada bla 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 dekat Instagram semua. Masa tu ada Facebook je. So, saya rasa macam kita belajar kan, makin lama makin mematangkan. Saya rasa macam sebenarnya kau yang mendedahkan laki kau untuk disambah orang. Sebab kau tak pandai handle problem, kau bagi tahu kelemahan suami kau, kau bagi tahu kelemahan diri kau. So ramai yang di luar sana yang tak sepatutnya tu
masuk jarumlah ambil peluang. Lelaki tak boleh bagi ruang. Terus dekat situ ya. Dia tahu lah. Belajar lagi. Kalau suami dia berubah sesuatu tu lain macam dia kan. Dia tahu. Saya senang. Aduh. Okey, ini bermakna sebenarnya kita dapat simpulkan secara ringkas sebenarnya jangan gunakan platform media sosial untuk ceritakan masalah rumah tangga kepada dunia. Sebab sebenarnya akan menjemput nasib-nasib yang jahat ni. Okay. Seronok kita dengar pengalaman mereka berdua kan Farin, tapi kita nak tengok satu sedutan drama yang menggambarkan topik kita pada hari ini untuk memberi penerangan kepada penonton kita pada hari ini mengenai topik pasangan dan media sosial. Jom kita saksikan. Cahaya. You okey tak ni? I tengok sejak kita balik daripada majlis Abang Afan, you banyak diam je. Ke you tak suka kita balik sini? Taklah. Saya suka lah. Saya okey. You ni kalau bab jaga kecantikan memang nombor satu. Tapi kalau bab masak Alah you ni. I ni jaga kecantikan untuk you juga kan suami I. Nanti kalau tak cantik you lari pula. Hai. Nak lari mana? You kan dah ikat I dah. Manalah tahu kok you lari dekat ex-girlfriend you ke? You jangan cakap you ada ex-girlfriend Isteri dekat sebelah tu, dekat phone tengok gambar bekas kekasih. Macam mana tu Farin? Betul lah. Mana kisah yang Haji cerita kat kita tadi tu memang benar-benar berlaku dalam drama pun berlaku. Okey. Tuan Haji. Baik. Silakan. Tuan Haji pun pastinya banyak pengalaman lah dengan mereka-mereka yang berjumpa mendapatkan pandangan daripada Tuan Haji kan. Tetapi mungkin kalau Tuan Haji boleh kongsikan kepada penonton apa antara batasan privasi, sebab kalau kita tengok line dengan Sheila, mereka begitu telus kongsi segalanya, password. Tetapi bagaimana pula mereka yang nak simpan, nak menjaga privasi, apa antara batasan privasinya terhadap pasangan? Okey, memanglah kita ada kata orang tu batasan-batasan dan sebagainya antara suami isteri, tapi seelok-eloknya kita jangan ada kata orang tu rahsia antara kita, sebab nanti kalau kantoi susah. Kantoi. Ini saya guna bahasa yang digunakan oleh klien lah, dikatakan sepandai-pandai supaya melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Bila dah tahu tu susah, saya beritahu tak salah kalau kita ada perkara yang rahsia. Kalau boleh, kalau dah berumah tangga tu kalau boleh, mungkin sebelum tu setiap kita ni ada kata orang zaman-zaman lampau, kita ada dulu ada girlfriend. Kadang-kadang bukan satu girlfriend, ada dua, ada tiga. Tapi bila dah kahwin, maka hendaklah kita fokus hanya kepada isteri kita sahaja. Betul. Dan juga kepada suami. Itu pesan saya lah. Kalau boleh, jangan sekali-kali sebab apa. Pada saya lah, kalau kita masih ada lagi rahsia antara suami isteri ni, sudah pasti kita dalam hidup kita, sebab kita suami isteri ni, kita berkongsi segala-galanya tau. Berkongsi segala-galanya. Baik segi emosi, dari segi perasaan, dari segi misalnya kita kata kolbu, hati, mental, wang ringgit, serba-serbi kita kongsi tau. Tapi kalau masih ada lagi rahsia antara kita, jadi rumah tangga tu jadi tak harmoni tau. Dan keberkatan tu tak ada. Keberkatan tak ada, saya nak beritahu. Nampak tu. Dan jangan sampai kita berdosa. Kalau kita orang Islam, kita pergi dosa pahala pula tu. Betul. Kalau banyak kita rahsia dan sebagainya, sampai kata bila ada juga kes saya kadang-kadang bila isteri nak tengok handphone, tak boleh. Tak boleh. Dan handphone kau pun aku tak tengok tau. Handphone kau aku tak tengok, handphone aku kau jangan tengok. Apa makna tu? Juga Farin dan juga Hawa. Hari ni kan isteri ni pakar IT. Dia kata apa? Haji, bila suami saya tidur ke apa, saya ambil handphone, walaupun rekod saya boleh buka. Boleh buka. Wah. Kantoi habislah. Perang ni.
Perang sabitlah. Hari-hari perang. Macam mana rumah tangga nak bahagia. Jadi kalau boleh, kita maknanya walaupun ada batas-batas tu, kita naklah jagalah, jaga pasangan kita, jaga hati. Satu Kena lagi kawalan kendiri lah. Cemburu tak ada. Cemburu mesti ada. Tengok main handphone, kadang ada setengah tu tengok main handphone, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kan Ausah, dengan isteri kau tak senyum. Dengan handphone kau senyum. Handphone bukannya boleh bercakap. Betul. Okey. Ni yang boleh bercakap ni, ada makhluk depan kita ni bercakap. Tengok muka bini kita. Itu saya kena nasihatkan. Kalau boleh, jangan ada rahsia antara kita lah. Jangan ada pin code ke, jangan ada apa-apa. Tolonglah. Sebab paling teruk pun tak payahlah Ji. Kalau tak nak tengok pun Ji, suami follow akaun isteri, isteri follow akaun suami. Tengok je lah siapa. Lagi cantik. Itu lagi cantik. Okey, itu lagi cantik boleh. Okey, Sheila dan juga Lan. Okey, kalau kita tengok sebenarnya sekarang bila bujang sebenarnya keadaan lain. Okey, akaun media sosial tu yang bertanggungjawab, yang dapat impact mungkin diri kita, teruk-teruk pun keluarga kita lah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok trend pasangan-pasangan yang dah bersuami, beristeri, kadang-kadang kita tengok mereka memuat naik macam-macam lah. Baik segi gambar ke, caption ke, apa ke. Kadang-kadang yang macam seolah-olah tak mengambil kira perasaan dan maruah pasangan masing-masing. Yang ini apa pula pendapat daripada Sheila dengan Lan? Silakan. Kalau macam saya, sebelum saya nak upload apa-apa, saya akan tunjuk kat Lan. Okey tak gambar ni? Dia kata nanti Lan akan bagi approval. Tak boleh lah, gambar ni tak tutup dada. Gambar ni macam ni sikit tak nampak. Macam itulah. Untuk kalau caption, Lan memang mengenali saya seorang yang sangat suka berseluruh. Jadi semua caption saya tu semua macam, dia ni pelik ke? Dia ni ngatur orang ke? Tak, sebenarnya saya memang jadi berseluruh. So, okey. If let's say tiba-tiba caption saya dah upload tu, Lan terbaca mungkin ada yang tak kena, dia akan tag saya lah, mungkin daripada jauh ke apa kan. Yang I rasa you kena turunkan sebab macam tak bagus. So, delete ayat ni. Macam itulah kalau kami berdua lah. Sama juga macam dengan Lan, saya akan cakap, gambar you ambil tadi ada gambar perempuan kat belakang seksi. So, I better you turunkan. Macam itulah. Itu kami lah. Gambar yang tu tak apa. Yang kita tengah tengok sekarang Baiklah, tapi tadi kan Lan dengan Sheila pun ada katakan kalian suka kongsi gambar dengan pasangan, dengan anak-anak dekat media sosial. Tapi ada yang fikir negatif, nak menunjuk ke, nak tayang mesra. Tapi nak tahu apa sebenarnya niat anda berdua kepada peminat-peminat, mungkin untuk bagi inspirasi ke, Lan? Okey, sebenarnya niat kita memang tak ada lain. Memang kita tempat tu, media sosial adalah tempat kita berkongsi. So perkara yang kita kongsikan mestilah yang antara yang kebaikan-kebaikan yang kita boleh kongsi. So kita mengharapkan feedback yang positif jugalah, yang baik-baik jugalah. Tak mustahil, tak dinafikan. Ada je yang bagi feedback yang tak baik tu kan. Tapi kita nak boleh buat macam mana kan? Sebab semua orang tak sama. Kita tak boleh nak memuaskan hati semua pihak. So apa yang boleh kita katakan kat sini, kita hanya berkongsi je apa kebaikan yang boleh. Berkongsi rasa seronok. Bergantung pada penerimaan masing-masing lah. Dan kita sentiasa mendoakan yang baik-baik je untuk semua orang. Yang penting keberkahan dalam keluarga kita tu kita sentiasa dapat. Itu je yang kita nak dalam keluarga ni kan. Sheila, pastinya Sheila tadi kongsikan Sheila ada password Line terhadap media sosialnya kan. Apa-apa mesej semua dia tahulah. Semua tahu. Lepas pasti ada kebaikan lah, kita tahu semua benda. Tapi bila kita tahu semua benda ni, pasti ada kadang-kadang mesej yang rasa mengguris perasaan Sheila. Ada tak? Of course lah ada. Contohnya? Okey, contohnya macam boleh tak kita berkongsi kasih? Untung Lan. Tu jujur terus tu. Saya rasa Lan lebih sesuai dengan saya. Kau tu orang kampung je, bla 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 bla. Jadi saya terus membuat tindakan dengan blog je supaya dia tak baca dan saya pun tak baca dah. Sebab saya rasa saya cakap tadi, tak semua orang berfikiran apa yang macam kami fikir. Macam saya dengan Lan sentiasa move on, pandang ke depan, macam positif je. Dan kami kadang-kadang rasa macam, orang tu tak suka aku ke? Sebenarnya saya rasa dia okey. So, lain-lain susah kan lain-lain orang kan. Jadi saya membuat tindakan yang bahawasanya kau tak payah tengok aku dan aku pun tak payah tengok kau. Kau tak dosa, aku pun tak dosa. Dah. Lan pujuk Sheila tak bila Sheila terima komen macam tu?
Bila Sheila sedih. Tak. Itu soalan yang salah daripada awal. Lan, saya nak tahu apa perasaan Lan ada orang offer jadi nombor 2. Aduh, dia perasaan dia first adalah nervous lah. Ini apa hal masalah ni? Aduh, kita mengelak je kan benda-benda macam itu. Tapi apa saya bila wujudnya benda-benda macam itu, saya memang tidak pernah melayan lah. Saya kebanyakannya Ya ke tu kebanyakan benda-benda macam ni saya memang malas nak layan lah. Sebab saya fikirkan benda yang rasanya dah tak perlu kot. Dah tak ada keperluan untuk saya melayan benda-benda macam ini. Kecuali benda-benda yang boleh menghasilkan benda-benda yang baik, kebahagiaan rumah tangga. Betul. Ekonomi keluarga. So di peringkat umur macam ni memang dia pemikiran dia dah macam tu. Dia dah tak ada fikir yang nak seronok-seronok macam dulu-dulu apa semua. Dah tak ada dah. Dia fikirkan masa depan keluarga, anak-anak dan segala yang kita bina ni lah. Harus diperkukuhkan. Lan, kalau boleh kongsi antara lelaki dengan lelaki lah, ada suami ada anak kadang-kadang tak ada penyakit, jangan cari penyakit lah. Yes. Jangan cari pasal bang. Itu je. Pening yang seorang ni pun dah pening, kau nak peningkan lagi kepala dengan yang lain-lain. Wow. Okey, silakan awak. Tapi sebenarnya dapat kita tengok kan, Lan ada kongsikan pengalaman zaman muda-muda dia. Sheila pun kan pernah ada cemburu butanya. Tetapi pengalaman yang pelbagai ini mematangkan mereka berdua. Betul. Dan menjadi pasangan yang lebih baik. Baiklah, Tuan Haji, di penghujung perbincangan kita, boleh tak kita dengar rumusan daripada Tuan Haji tentang topik kita pada hari ini, pasangan dan media sosial. Nasihat pada mereka semua ni. Nasihat saya satulah kepada semua pasangan-pasangan ya. Media sosial ni sebenarnya tak salah dan juga tidak kata orang tu. Sekarang ni satu keperluan Cuma saya pesan supaya memanglah kita akan menghadapi cabaran-cabaran dalam kita kata media sosial ni. Yang penting kita hendaklah kata orang tu kalau kita suami isteri, kita jaga diri kita, jaga hati pasangan kita. Memanglah macam kata Lan tadi kan, memang kita orang lelaki ni rasa macam sekarang boleh cakap lah Lan. Kau kata kau tak nak lagi dan sebagainya. Tapi banyak saya buat kaunseling. Kan datang sini kadang-kadang. Dalam keadaan kita tak nak tu, godaan tu sampai. Satu ketika kita pun cair, itu susah, tu nak kena jaga. Kadang-kadang saya pesan ni sebab saya banyak buat kes kadang-kadang memang mula tak nak tapi godaan sampai pujian dan akhirnya kita tewas. Jangan tewas. Kita kata orang tu dalam keadaan sekarang ni media sosial memang banyak cabaran, tetapi kita naklah ada disiplin dan juga kita sayang pada isteri kita. Yang banyak tercabar ni orang lelaki lah. Lelaki banyak. Perempuan ada jugalah sikit dalam 5%, 10%. Saya buat kaunseling tapi kebanyakan kita lelaki ni banyak kata kadang-kadang kita tewas dan kecundang. Macam Fahrin cakap tadi kan, tak nak lah benda kan. Dia belum kena uji, kena uji. Terus buat ayat-ayat manis punya, habis Abang Fahrin habis. Tapi Haji, saya dengan Lan, kami pecinta wanita tapi kami bukan buaya. Wah. Pecinta wanita. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Haji dan juga Lan, juga Sheila atas perkongsian pada hari ini. Macam Fahrin cakap tadi, tak ada penyakit. Jangan jadi penyakit. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya apa yang kita dapat simpulkan sebenarnya awal, kata kita tak media sosial, baik gadget sekalipun, ianya dah jadi sebahagian daripada hidup kita. Setiap apa yang dicipta ni bukan salah apa yang dicipta itu, tetapi siapa yang menggunakannya awal. Memang mencabar sebenarnya, tetapi pasangan kena bagi kepercayaan, bagi pasangan kita percaya kita pun kena percaya dengan siapa pasangan. Dan bagaimana kita menggunakannya. Okay. Baiklah, itu pasal topik pada hari ini. Banyak lagi ingin kami bawakan kepada anda, tapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita bersama dengan Jamu Jelita. Bersama saya di dalam talian, walaupun jauh di mata, dekat di hati, bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Apa khabar, Hawa? Alhamdulillah, sihat. Baik, Atira, depan kita ni ada 3 produk ya. Antaranya Pearl White Pinky Plus, jus rapat dan juga jus payuda. Terus kongsikan, Atira. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita hari ini. Salam Jumaat dan selamat sejahtera kita ucapkan. Okey Hawa, kita dengan sebenarnya
pejam celik kita dah hidup dalam norma baru hampir 2 tahun. Yang mana tak percaya, kita mesti tahu bahawa orang ramai mesti tahu bahawa dalam proses kita dalam melalui kehidupan norma baru ni, apa yang wajib ada dalam rutin harian kita. Yang mana orang mesti tahu, yang pertama adalah pemakaian mask yang sangat penting. Yang mana sebenarnya ramai je yang buat kesilapan yang salah. Yang mana pakai mask tapi tak tukar hawa. Jadi sebab itulah ramai yang juga ada masalah seperti mask acne sebab mereka pakai mask dalam tempoh jangka masa yang sangat lama yang kita tahu kalau pakai mask ni akan menyebabkan kulit kita tidak selesa, tak akan rasa rimas, berpeluh dan sebagainya. Yang mana itu adalah punca kita ada masalah jerawat di sekitar bawah dagu dan juga terjadi adalah kerana haba dan juga lembapan dari pernafasan yang terperangkap dalam face mask yang akan menyebabkan kulit kita iritasi dan seterusnya menjadi masalah jerawat hawa. Jadi sebab tu wajib kita ni tukar mask dalam rutin harian, bukan pakai mask yang sama sepanjang hari. Sebab tu juga ini saya nak share, sebenarnya ramai hawa yang call di HQ Jamu Cerita kata bahawa mereka ada masalah mask acne ni dan tanya Atira apa yang mereka boleh amalkan untuk atasi masalah jerawat tersebut. Dan Atira percaya juga yang mana dah amalkan Pinky Plus mesti tahu bahawa kehebatan dan keberkesanan Pinky Plus bukan rahsia lagi, ramai yang dah amalkan. Jadi yang mana belum amalkan puak Pinky Plus, anda ada masalah mask acne, kena cepat-cepat dapatkan puak Pinky Plus sekarang sebab Atira bukan sekadar cakap kosong, bukan sekadar nak lariskan produk, tapi ini adalah maklum balas dari pengguna sendiri yang kongsikan. Dengan amalkan Pinky Plus ni, kulit berjerawat semakin pulih, kulit yang orang kata apa ada masalah jerawat yang penuh di dagu pun dah semakin kering. Sebab apa awak kalau nak tahu, dalam Pinky Plus ni ada ramuan daripada grapeseed iaitu kandungan antimicrobial yang berfungsi untuk atasi masalah jerawat hawa. Jadi sebab tu ada sarankan yang mana ada masalah jerawat ataupun ada masalah mask acne, kena cuba buat Pinky Plus ni sebab banyak kebaikan untuk kulit kita. Dan Ata percaya juga setengah orang yang mana ada masalah jerawat, kalau jerawat tu mengecut akan memberikan kesan parut di kulit wajah dan sebagainya, betul tak? Tapi dengan penggunaan puak Pinky Plus ni jangan risau, bukan sahaja jerawat akan mengecut tetapi jika anda konsum, jerawat anda akan mengecut dan juga tidak akan meninggalkan parut di kulit wajah anda. Jadi sebab tu Ata amat sarankan yang mana tengah tengok wanita hari ini kena cepat-cepat dapatkan puak Pinky Plus yang mana harga cukup murah, berharga cuma RM30.90. Anda boleh minum 2 kali sehari. InsyaAllah kulit anda yang ada masalah jerawat, yang ada masalah kulit kusam ataupun jeragat, anda akan dapat lihat keberkesanan produk ni yang mana kulit anda akan bertambah baik jika anda amalkan hari-hari. Amalkan secara konsisten, insyaAllah kulit anda akan dapat kelihatan kulit yang flawless, yang tak ada lagi masalah kulit yang sedang anda alami sekarang. Okey, itu antara cara nak amalkan dan juga kebaikan White Pinky Plus ni. Jus rapat pula Atira. Okey, produk seterusnya Ata percaya sebagai wanita kita akan melalui proses melahirkan anak. Yang mana sebagai wanita juga, yang mana tengah tengok wanita hari ini Ata tahu apa yang kita sebagai wanita akan terjejah di tubuh badan kita. Yang mana tak lain tak bukan adalah bahagian intim. Dan sebenarnya juga Ata nak share kepada anda, ini adalah salah satu produk yang cukup mendapat permintaan yang sangat tinggi walaupun baru di pasaran. Yang mana produk ini lengkap dengan herba yang sangat baik untuk dalaman wanita. Seperti manja kani, ada kasyap Fatima, ada akasa rapat. Yang mana bahan-bahan dan produk ini merupakan bahan-bahan yang telah digunakan dari zaman nenek moyang kita dulu yang banyak khasiatnya untuk dalaman wanita. Jadi yang mana selalu ragu-ragu ataupun selalu tidak ada keyakinan diri untuk bersama suami, penggunaan jus rapat akan bantu anda tampil persis seperti malam pertama walaupun dah banyak kali melahirkan anak. Dan sebenarnya jus rapat ini hawa bukan sahaja boleh diamalkan oleh para isteri, anak dara pun boleh amalkan dan juga yang mana golongan-golongan yang hampir melalui fasa menopause, anda boleh amalkan jus rapat ni kerana produk ini mampu menstabilkan hormon dalaman wanita serta banyak kebaikannya untuk tubuh badan wanita. Harga pemurah hawa RM35 saja. Okey, kalau jus payudah pula, kita nak tahu keistimewaannya berbeza dengan produk-produk lain di pasaran. Okey, kalau tadi dah bercakap pasal jus rapat untuk dalaman wanita, jus payudah adalah produk yang untuk aset wanita. Sebab anda tahu, sebenarnya sebagai wanita ni banyak benda yang kita kena jaga, bukan saja untuk dalaman, luaran pun sama. Jadi jus payudah ni sebenarnya melengkapi jus rapat sebab produk ini banyak herba-herba yang kita gunakan untuk mengencangkan aset wanita. Dan terutamanya antara herba yang kita guna adalah daripada Milsika dan Lobata, yang mana kedua herba ni mempunyai banyak kebaikan dalam melancarkan hormon estrogen, lancarkan hormon progesteron di sekitar payudara wanita, sekitar pinggul untuk pastikan aset dalam keadaan terletak, sentiasa dalam keadaan mantap supaya tidak ada masalah orang kata apa aset yang mengendur dan sebagainya. Kita tahu wanita selalu runsing jika ada masalah aset mengendur. Jadi penggunaan jus payudah ni ia akan bantu anda untuk mendapatkan aset yang lebih cantik, yang lebih terletak, yang lebih mantap supaya kita ni tidak lagi nak malu berhadapan dengan suami ataupun kita ni tak ada lagi lah malu nak pakai baju yang menampakkan aset kita tak ada aset ke dan sebagainya kan. Jadi anda boleh dapatkan jus payudah ni yang mana harga pun cukup murah
RM35 saja. Okey, awak sebenarnya tak nak share kepada anda. Buat anda yang nakkan produk yang turbo lengkap untuk anda amalkan dalam rutin harian untuk pastikan kulit anda terjaga, anda tidak ada lagi masalah kulit, anda bebas daripada masalah kulit, nak ada kulit yang lebih cerah, yang mana ada masalah jerawat, anda nakkan kulit yang bebas daripada masalah jerawat, yang ada jeragat, nak pudarkan masalah jeragat anda boleh dapatkan Perawat Pinky Plus. Ini adalah produk yang boleh diamalkan lelaki dan wanita, serta produk ini juga kalau nak minum untuk stok tahan lama, boleh dapatkan pack besar ni yang berharga RM96.90 untuk 1 kilo. Dan untuk produk yang pack kecil ni, ini untuk penggunaan 2 hingga 3 minggu, berharga RM39.90. Dan kedua-dua refrigerator, lelaki dan perempuan pun boleh minum. Dan untuk produk seterusnya, ini adalah produk jus terapat, yang mana para isteri yang tengah tengok Atira hari ini, yang tengah tengok wanita hari ini, anda mahukan orang kata apa, dalaman yang lebih mengancam, tak ada lagi masalah dalaman, anda boleh dapatkan jus rapat ni yang berharga RM35 saja. Jus Payuda untuk aset wanita berharga RM35 juga, dan kesemua produk ini anda boleh dapatkan di kedai jamu. Kios kecantikan belian secara online di www.jombai.my. Untuk sebarang pertanyaan atau konsultasi tentang produk, boleh terus hubungi 1-800-885-110 dan WhatsApp baca di 0113553553. Nak tengok testimoni Jamu Jelita, boleh follow IG Jamu Jelita.official, hashtagkan Jamu Jelita Testimoni. Tengok ramai yang dah amalkan produk Jamu Jelita. Cukup puas hati dengan kehebatan dan keberkesanan produk ni. Okey, terima kasih Atira atas penerangan mengenai produk-produk daripada Jamu Jelita. Terima kasih Atira. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kepada anda penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama saya dan Fahrin selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ada sesuatu yang menarik Hawa ingin kongsikan bersama anda. Dengan cerita ada drama terbaru ni. Kita ada drama terbaru Cukup Derita Itu. Semakin hari, semakin ramai yang meluahkan rasa geram dengan makna gayah. Nak tahu apa lagi yang dilalui Lani? Jangan lupa saksikan Cukup Derita Itu, sebuah karya Siti Rosmizah yang dibintangi oleh Hisham Hamid, Ruhainis, Caca Mak Embong, Jasmine Hamid dan ramai lagi di slot Samarinda setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam. Oh, drama ini cukup menarik. Bukan saja barisan pelakon-pelakon itu saja, tetapi Fahrin Ahmad juga ada berlakon dalam drama tu. Kalau nak tengok Fahrin Ahmad bukan saja di Wanita Hari Ini, boleh tengok juga di Cukup Derita Itu Isnin hingga Khamis 10 malam. Esok kita akan kembali bersama topik kita di WHI Extra, itu craft barangan terpakai, dan kami di Wanita Hari Ini mewakili penerbit kami Nur Asliza Nur Asikin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan kami sepanjang siaran hari Jumaat ini. Luaskan kreativiti anda pada hari esok WHI Extra ya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti.